bagaimana dia boleh kekalkan putarannya. Okey, bagaimana dia boleh kekalkan putarannya. Ya, terangkan bagaimana satu motor elektrik boleh kekalkan putarannya. Boleh? Jadi motor elektrik kamu terlebih dahulu kena tahu dia punya binaan lah. Jadi untuk soalan sedemikian, untuk soalan sedemikian biasanya diberikan gambar aja. Sebab dia tak ada, kamu tengok di sini macam tak ada pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Maka kamu kena sendiri rujuk kepada gambar aja tersebut dan extract idea-idea daripada gambar aja tersebut. Jadi gambar aja tersebut kita ada armature ini, gegelung ini. Magnet. Gegelung berada di dalam minat magnet. Jadi ambil satu idea. Gegelung di dalam minat magnet. Kemudian gegelung ini, cuba lihat dia ada bersambungan dengan ini ialah motor apa. Dia tak sebutkan motor apa. Okey. Kalau dalam SPM, saya rasa kadang-kadang dia ada sebutkan dengan lebih detail motor arus terus ke ataupun motor arus balik. Okey. Jadi ini adalah, kalau kita lihat gegelungnya, commutatornya adalah commutator dua gelang gelincir. Jadi ini adalah motor arus ulang-alik lah. Jadi ada bekalan di sini. Arus ulang-alik. Okey, jadi bekalan ini ada arus. Jadi kalau ada arus, ideanya ialah arus di dalam konduktor yang berada di dalam minat magnet. Ataupun konduktor membawa arus di dalam minat magnet. Itu adalah idea utamanya. Jadi kena pasti apa yang kamu nak pakai. Aruhan elektromagnet ke, kesan elektromagnet ke, petua tangan kiri ke, petua tangan kanan. Jadi dalam kes ini ada bekalan elektrik, bermaksud ada arus di dalam konduktor ini dan konduktor ini berada di dalam medan magnet. Jadi situasi yang kita hadapi sekarang, ialah konduktor membawa arus elektrik di dalam medan magnet. Inilah situasi yang kita ada. Konduktor membawa arus elektrik di dalam medan magnet. Ialah cirinya. Konduktor itu sebenarnya ialah sisi bagi gegelung tersebut. Kita pertimbangkan sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Dan arah arusnya tidak dispesifikasikan. Jadi kamu tak boleh sebutkan arus masuk ke arus keluar. Jadi kita ada konduktor membawa arus konduktor pada konduktor sisi gelombang gegelung, membawa arus elektrik di dalam medan magnet. Jadi kita dapati bahawa satu lagi sebelum kita teruskan, kita akan dapati bahawa kalau di sini bekalan elektriknya, bermaksud kalau sini masuk, sini mesti turun, mesti keluar. Kalau di sini masuk, sini mesti keluar. Bermaksud kedua-dua konduktor ini membawa arus dalam arah yang bertentangan. Kalau kiri arus masuk, kanan keluar. Kalau kanan masuk, kiri keluar. Jadi daripada situ kita boleh kembangkan. Konduktor sisi gegelung membawa arus elektrik mengikut arah bertentangan di dalam medan magnet. Jadi kalau dia mengikut arah bertentangan di dalam medan magnet, maka kita boleh kembangkan lebih lanjut. Menurut petua tangan kiri Fleming. Menurut petua tangan kiri Fleming, maka dua sisi gegelung mengalami daya tolakan dalam arah bertentangan. Menurut tangan kiri Fleming,
kedua-dua sisi gegelung mengalami daya tolakan dalam arah bertentangan. Bermaksud, kalau ini mengalami daya tolakan ke atas, ini akan mengalami daya tolakan ke bawah. Kalau ini tolak ke atas, sini akan tolak ke bawah. Okey, jadi tak mungkin sama arah. Ya, dia mesti arah bertentangan. Jadi akibat daripada itu terhasillah putaran. Okey, putaran gegelung berlaku. Itu kita sudah ceritakan. Aspek yang pertama, kita sudah terangkan bagaimana terhasilnya putaran. Bagaimana terhasilnya putaran. Okey? Jadi sudah berjaya menerangkan putaran sebab di sini perkataan kunci konduktor membawa arah arus dalam arah bertentangan di dalam medan magnet. Dan petua tangan kiri memberitahu kita bahawa daya yang dialami di sebelah kiri dan kanan mesti bertentangan. Jadi kalau arah daya bertentangan mestilah menghasilkan kesan putaran pula. Okey? Jadi seterusnya sebagaimana cikgu katakan, kamu boleh gunakan jadual ini sekali lagi. Boleh bina 2 jadual. Jadi sekarang kali ini kalau kamu tengok soalannya ialah terangkan bagaimana satu motor elektrik boleh kekalkan putaran. Kekalkan putaran bermaksud putaran itu akan asyik berlaku saja. Jadi bermaksud bagaimana kita nak kekalkan putaran itu pula. Jadi kalau kamu tengok memangnya kita sudah terangkan tentang gegelung magnet bekalan elektrik, kita boleh sekarang fokus pada commutator. Okey, jadi apa kesan commutator? Jadi sekarang saya nak fokus kepada arah putaran dikekalkan. Arah putaran apa? Arah putaran gegelung dikekalkan. Jadi bagaimana arah putaran gegelung dikekalkan? Jadi kesannya ialah, cirinya ialah commutator songsangkan arah arus elektrik. Okey, songsangkan arah arus elektrik pada sisi gegelung setiap putaran 180 darjah. Setiap kali putaran 180 darjah, maka arah arus akan disongsangkan. Apakah maksudnya? Jadi maksudnya ialah di sebelah sini, okey, pada mulanya di sebelah sini, katakan contoh, di sini arus masuk. Okey? Ini arus keluar. Kemudian kalau sudah putar 180 darjah, ini sudah pergi ke sebelah kanan, arus akan keluar pula. Dan ini pula pergi ke sebelah kiri, arus akan masuk. Jadi konduktor ini, kalau di sebelah kiri, dia membawa arus masuk. Bila dia di sebelah kanan, membawa arus keluar. Bila dia balik ke sebelah kiri, arus masuk. Bila dia ke sebelah kanan, arus keluar. Itulah maksudnya. Sama juga konduktor ini. Di sebelah kanan, arus keluar. Bila dia di sebelah kiri, arus masuk. Jadi itulah maksudnya. Commutator songsangkan arah arus elektrik pada sisi gegelung setiap putaran 180 darjah. Jadi akibat daripada itu arah menurut, jadi sekali lagi kita akan rujuk kepada menurut petua tangan kiri Fleming, okey, kiri Fleming. Konduktor isi gegelung sentiasa mengalami daya tolakan disongsangkan setiap putaran 180 darjah. Setiap kali dia berputar 180 darjah, maka arah daya yang bertindak ke atasnya akan disongsangkan. Okey, daya tolakan disongsangkan setiap kali dia berputar 180 darjah.
Ya, bermaksud bila dia di sebelah kiri dia ditolak ke atas, bila dia di sebelah kanan dia ditolak ke bawah, bila dia balik ke sebelah kiri ditolak ke atas, bila dia pergi ke kanan ditolak ke bawah. Jadi akibat daripada itu maka arah putaran gergelung dikekalkan. Cuba lihat kita boleh kembangkan idea kita dalam dua jadual. Ya, jadi baca soalan dengan teliti, dia katakan motor elektrik boleh kekalkan putaran. Jadi cikgu penerangan cikgu ialah satu ialah menerangkan mengapa ada putaran, satu pula cikgu terangkan mengapa putaran itu boleh dikekalkan. Okey, pelajar-pelajar? Boleh? Jadi itu adalah soalan tentang motor elektrik. Okey, pelajar-pelajar ada apa-apa soalan tak? Tidak ada? Okey.